Nama saya Nurdini Fasiha binti Mak Raizi. Nama saya Jona Deleni, anak dunia. Nama saya Musfidah binti Mahmud. Saya Nurhanis Izlin binti Rosaini. Nama saya Zurina binti Apandi. Nama saya Alia Kristina binti Azharuddin. Nama saya Aina Safia binti Abdul Hamid. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Adi Nabila binti Kamal Bakri. Saya Remia anak Jawar. Pengajaran dan pembelajaran adalah satu proses rutin dalam kancah pendidikan untuk memastikan pelajar-pelajar dapat menuntut ilmu pengetahuan. Implementasi proses pengajaran ini perlu diteruskan dalam apa jua situasi yang melanda bagi melahirkan generasi terbilang pada masa akan datang. Walaupun pada ketika ini seluruh negara mengalami kesan pandemik COVID-19, namun proses pengajaran dan pembelajaran tetap diteruskan menerusi kaedah online. Fenomena pandemik COVID-19 telah membuka minda dan memberi perspektif baharu terhadap pelaksanaan pendidikan menerusi internet. Pandemik COVID-19 telah banyak mengubah lanskap kehidupan manusia pada hari ini. Dalam sekelip mata, ia mampu mengubah wajah kehidupan masyarakat dunia. Secara idealnya, pembelajaran maya perlu diteruskan menggunakan pelbagai pendekatan, sama ada pembelajaran dalam talian secara bersemuka iaitu synchronous learning ataupun secara tidak bersemuka asynchronous learning. Learning tools yang digunakan boleh disesuaikan mengikut keperluan pembelajaran, seperti mereka yang mempunyai akses internet boleh mengikuti pembelajaran kelas menggunakan Microsoft Teams, Facebook Live atau Google Classroom, Google Meet, Big Blue Button, Zoom dan sebagainya. Gaya guru menyampaikan sesi pengajaran adalah salah satu faktor isu pembelajaran di dalam bilik darjah sewaktu pandemik COVID-19. Penyampaian guru yang tidak kreatif dan hanya bercakap sahaja menyebabkan pelajar hilang minat terhadap subjek yang diajari, seterusnya menyebabkan pelajar hilang tumpuan di dalam kelas. Seterusnya, negara telah dikempalkan dengan satu wabak yang dinamakan sebagai novel coronavirus atau dikenali juga sebagai COVID-19. Bencana wabak COVID-19 ini telah memberi implikasi yang besar kepada masyarakat di seluruh dunia secara umumnya dan Malaysia secara khususnya. Hal ini telah menyebabkan pelbagai sektor turut terkesan dengan penularan wabak COVID-19 tersebut, termasuklah institusi pendidikan di Malaysia. Hal ini merupakan faktor utama yang menyebabkan masalah pembelajaran dalam bilik darjah, serta perkara ini turut memberikan bimbangan kepada para guru di sekolah kerana proses pengajaran dan pembelajaran PDP perlu dilaksanakan secara atas talian. Dapati pelibatan pelajar di dalam kelas waktu pandemik COVID-19 sangat tidak memberangsangkan kerana mereka tidak memberi tumpuan di dalam kelas. Menerusi temubual yang telah diadakan bersama Cikgu Asbah, para guru mendapati faktor yang mempengaruhi pelajar untuk hilang tumpuan di dalam kelas ialah sikap pelajar. Sikap pelajar merupakan faktor mereka hilang tumpuan di dalam kelas. Ketika kerja rumah terlalu banyak dan nota yang tertangguh ingin dipungut oleh guru, kebanyakan murid akan tidur pada lewat malam. Selain itu, sikap suka berangan dan tidak minat untuk belajar juga menjadi faktor mereka hilang tumpuan. Pelajar akan terpinga-pinga semasa guru bertanyakan soalan. Kesan terhadap individu ialah individu akan terdorong melakukan jenayah. Justru itu, hal ini juga dapat mendatangkan masalah kepada keluarga seperti berlakunya penganiayaan dan penderaan mental dan fizikal. Seterusnya, mengganggu keterapan masyarakat yang merupakan gangguan terhadap asasi manusia. Manakala negara akan kehilangan sumber tenaga kerja yang produktif serta keharmonian negara akan terjejas.
isu masalah pembelajaran di bilik darjah mempunyai beberapa cara untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti, peranan guru adalah sangat penting bagi mengatasi langkah isu masalah pembelajaran di bilik darjah. Oleh kerana itu, guru haruslah mengambil tindakan dengan mewujudkan persekitaran kelas yang mengukuhkan tingkah laku positif. Sebagai contoh, apabila seorang murid itu menghadapi masalah memahami sesuatu pembelajaran atau melakukan kerja secara persendirian, guru mestilah memuji murid itu setiap kali dia menyelesaikan sesuatu masalah atau berjaya menjawab soalan tanpa bantuan guru. Ini dapat menimbulkan minat dan keyakinan diri murid supaya lebih bermotivasi pada masa akan datang. Cara yang kedua ialah guru boleh melibatkan murid secara aktif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Terdapat pelbagai cara untuk melibatkan murid dalam sesi pembelajaran ini. Contohnya seperti selalu bersoal jawab dengan murid sama ada secara spontan atau terancang. Seterusnya, peranan ibu bapa amat penting dalam mengatasi masalah pembelajaran di sekolah. Hal ini kerana ibu bapa berperanan sebagai contoh teladan yang paling hampir dengan anak-anak mereka. Oleh itu, pelajar akan lebih bermotivasi kerana mereka mempunyai dorongan yang sangat tinggi daripada kedua ibu bapa mereka. Justru itu, ianya juga dapat menimbulkan rasa minat dalam diri pelajar untuk terus menguasai sesuatu subjek yang telah dipelajari. Ibu bapa juga perlulah sentiasa berfikiran positif terhadap anak-anak mereka dengan sentiasa menerima setiap kelebihan dan kekurangan anak-anak mereka. Jika ibu bapa cakna dan prihatin terhadap perkembangan pembelajaran anak-anak mereka di sekolah dan di rumah, isu masalah pembelajaran di sekolah akan dapat dikurangkan dan diatasi dengan baik. Faktor yang ketiga ialah peranan pelajar dalam kesediaan untuk belajar. Faktor diri sendiri merupakan faktor yang paling mempengaruhi seseorang untuk mempelajari sesuatu pembelajaran. Jika pelajar itu memiliki sikap yang positif seperti kesedaran tentang pentingnya belajar, maka dia akan cuba menguasai sesuatu subjek tersebut dengan pelbagai cara. Kesediaan belajar adalah satu situasi yang memungkinkan seseorang itu untuk belajar. Proses pembelajaran itu akan menjadi lebih berkesan sekiranya sudah wujud kesediaan dalam diri murid-murid untuk menerimanya. Pembelajaran itu tidak boleh dipaksa jika belum sampai masanya, dan sekiranya dilakukan juga, ia tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik dan sempurna. Kesediaan yang dimaksudkan ialah kesediaan dari segi kognitif, kesediaan dari segi efektif dan kesediaan daripada segi psikomotor. Selain itu juga, motivasi sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kerana pelajar yang bermotivasi tinggi biasanya mempunyai dorongan yang kuat dan mantap untuk terus berminat dengan apa yang disampaikan. Secara kesimpulannya, bagi menangani masalah pembelajaran murid semasa pandemik COVID-19 yang menyebabkan semua murid sekolah tidak dapat turun ke sekolah seperti biasa, peranan ibu bapa sangatlah penting untuk membimbing anak-anak mereka dari segi pelajaran semasa di rumah. Oleh kerana pandemik COVID-19 yang memaksa semua sekolah terpaksa ditutup, ibu bapa terpaksa mengambil alih tugas seorang guru untuk mendidik anak-anak mereka. Bukan sahaja guru yang bertanggungjawab menyampaikan maklumat-maklumat dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak mereka menerusi pelbagai platform media massa, namun peranan sebagai ibu bapa murid sangatlah penting untuk memastikan anak-anak mereka sentiasa menghadiri kelas secara atas talian dengan lancar dan memastikan anak-anak mereka sentiasa menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru-guru agar prestasi pembelajaran murid tidak terjejas.